kawasan. Selamat, saya Abdul Fattah bin Abdul Aziz minta kelan turun dengan teknik Normal Repair Record. Cinta kami demi negara tercinta, demi agama, bangsa negara, cinta warga sampai syurga. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia atau APM yang kini bernaung di bawah Jabatan Perdana Menteri merupakan satu agensi yang sentiasa bersiap siaga demi keselamatan dan kesejahteraan negara. APM memegang prinsip sedia, pantas dan berintegriti. APM sentiasa memastikan setiap ahlinya berpengetahuan dan cekap dalam kerja-kerja menyelamat melalui latihan yang menyeluruh dan bersepadu. Walaupun APM tidak terlibat secara terus dengan masyarakat, umum lebih mengenali APM dengan kerja-kerja menyelamat seperti menangkap ular serta lain-lain haiwan berbisa yang sudah menjadi rutin bagi anggota APM. Pusat Kawalan Operasi Daerah Putrajaya, Pusat Kawalan Operasi Daerah Putrajaya, Charlie Whiskey 008, panggil beritahu apa? Rizky 008 di sini Pusat Kawalan Operasi Daerah Putrajaya. Bagi beritahu apa? Charlie Whiskey 008, lapor selamat sampai di lokasi dengan bacaan odometer 23283. 23283, terima beritahu apa? Berita terima terang dan jelas. Saya berita untuk Pusat Kawalan Operasi Daerah Putrajaya. Over. Bagi anggota APM, mereka telah dilatih untuk menangani haiwan berbisa seperti ular dan sebagainya. Dengan kekuatan 4 anggota, mereka akan cuba sedaya yang boleh bagi menangkap haiwan berkenaan dengan kadar segera. Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil langkah untuk menangkap haiwan tersebut tanpa bantuan, sebaliknya menyerahkan kepada mereka yang terlatih. Kewujudan pasukan khas PASPA dalam APM tidak banyak diketahui umum. Pasukan PASPA hanya akan digerakkan sekiranya ia melibatkan operasi menyelamat serta mencari baik di dalam maupun di luar negara. Nama saya ialah Abdul Baiz bin Abdul Rahim, berpangkat Kapten. Saya sekarang merupakan pegawai bahagian bencana, operasi dan latihan di APM Negeri Sembilan. Saya telah berkhidmat dengan Pertahanan Awam kurang lebih 18 tahun, 6 tahun selaku volunteer dan 12 tahun sebagai pegawai tetap. Untuk menjadi anggota PASPA bukanlah sesuatu yang mudah. Sepanjang menjadi anggota PASPA, pelbagai suka duka yang dilalui oleh beliau. PASPA maksud dia ialah pasukan khas Pertahanan Awam lah. Di dalam Pertahanan Awam ni kita punya special team. Jadi PASPA ni ditubuhkan, tujuan utama dia ialah untuk membantu menangani insiden-insiden bencana yang kompleks. Sebab apa? Pertahanan Awam ni secara yang duty lah, yang bertugas hari-hari di bilik gerakan kami, majoritinya merupakan anggota sukarela. Jadi anggota sukarela ni kemahiran mereka ni lebih kepada contoh kes-kes medik, kes-kes menangkap ular, memusnah serang tebuan. Jadi apabila terjadinya bencana yang kompleks, mereka tidak memiliki set ilmu lah yang sesuai untuk menangani insiden tersebut. Jadi kat situlah PASPA akan digerakkan untuk membantu menangani kes-kes tersebut. Tugas menyelamat merupakan satu amanah yang perlu dipikul oleh setiap anggota APM. Adakah kita sanggup mengorbankan diri kita demi menyelamatkan orang lain? Dalam 12 tahun ni, antara kejadian bencana yang paling besar yang PASPA pernah terlibat ialah pada tahun 2018.
di mana lebih kurang 13 ahli PASPA, anggota PASPA lah, telah dihantar untuk membantu mangsa-mangsa gempa bumi dan tsunami di Palu. Kan? Jadi kami bergerak ke sana, ke Palu, dan berada di sana lebih kurang 10 hari kan, untuk membantu mangsa-mangsa yang affected lah dengan bencana tersebut. Kan? Jadi kami berpeluang lah, pada masa kami sampai tu dah hari ke-18. Jadi apa yang kami dapat ialah kami dapat masuk ke kawasan bencana dan kami berjaya mengeluarkan 7 mayat lah yang telah separuh reput lah. Cinta warga sampai syurga. Selain memegang tugas sebagai anggota PASPA, Kapten Abdul Bais juga merupakan pegawai yang diamanahkan untuk mengetuai bahagian operasi dan bencana Negeri Sembilan. Baywatch merupakan antara tugas yang perlu dipikul oleh bahagian ini. Saya ni lebih kepada scuba diver, kan? Scuba diver dan kemudian baru USAR lah. Kan? Jadi pernah insiden orang lemas lah di Kedah. Jadi kami semasa tu saya bekerja di sini di Akademi Pertahanan Awam lah, Akademi Latihan Pertahanan Awam, dan kami mendapat arahan untuk pergi ke Kedah sebab pada masa tersebut di Kedah dia tak ada scuba diving team. Jadi kami yang berada di akademi ini kan, digerakkan ke sana untuk bantu mencari mangsa lemas. Kan. So semasa operasi tersebut, saya dan seorang rakan saya dipilihlah sebagai first and second diver untuk masuk dahulu kan, untuk menilai keadaan di dalam air kan, dan sekiranya dapat cari teruslah mangsa yang hilang tadi. Semasa menyelam tu saya telah mudah untuk katakan itu adalah situasi I shouldn't be alive lah. Tapi alhamdulillah Allah bagi rezeki masih hidup hingga sekarang lah. So pada masa tersebut bila saya dengan buddy saya masuk saja, turun daripada bot, masuk saja dalam air, telah ditolak oleh arus yang deras. So sungai masa tu kawasan banjir, jadi arus masih deras. So dalam air memang zero visibility, apa pun tak nampak. Saya buka lampu suluh kan, terpaksa letak lampu suluh dekat face mask nak tahu lampu suluh ni berfungsi atau tidak. Yes, berfungsi. Bila tarik saja gelap gelita. Tiba-tiba saya rasa bahawa saya dah bersandar pada sesuatu lah kan, sebab arus kuat, saya tak nampak lah, bersandar pada satu, dan saya meraba-raba apa yang berada di belakang kan, dan dapat rasa bahawa yang di belakang ini berkemungkinan besar merupakan akar-akar pokok lah kan. Jadi saya cuba untuk bergerak ke depan tapi arus tolak. So saya terperangkap kat situ. Apabila saya cuba keluar kan daripada air, saya terperangkap sebab di atas saya ni ada seolah-olah ada satu macam lantai yang besar yang saya tak boleh nak angkat, berat kan. So dalam keadaan tersebut kan, bila dah sedar diri terperangkap, kita punya emosi ni dah berubah kan. Pernafasan saya jadi laju kan. Saya tak boleh nak berfikir dengan waras kan. Jadi kat situ saya terdetik dan saya kembali kepada apa yang instruktur saya ajar dulu kan, iaitu berada dalam air kita memerlukan ketenangan. Sebab apabila tenang barulah kita dapat berfikir dengan waras. So saya kekal, saya duduk diam di situ, bernafas, hembus, tarik nafas dan hembus lebih kurang 2 minit. Sehinggalah jantung saya dapat kembali normal lah. Kemudian saya keluarkan saya punya pisau dan saya cocoklah halangan tadi. Apabila saya tikam dan cocok dia, rupanya dia terlerai. So pada masa tersebut saya terus simpan pisau dan terus leraikanlah menggunakan tangan, dan alhamdulillah berjaya keluar daripada situ. So itu pada saya adalah satu scene yang I shouldn't be alive lah, satu pengalaman yang selalu saya kongsikan dengan kawan-kawan penyelam yang lain kan. So antara yang utama saya beritahu ialah kalau kelajuan air 2 knot, jangan menyelam. Sebab kita tak akan dapat lawan kelajuan air itu. Telah menjadi tanggungjawab beliau untuk memastikan setiap anggota yang bertugas berada dalam keadaan siap siaga. Tugas Baywatch, tugas utama dia ialah untuk mendidik orang awam dan mencegah daripada berlaku kejadian-kejadian yang tidak diingini lah, seperti kecederaan dan juga kelemasan lah. Jadi petugas penyelamat pantai ni dia akan standby di pantai-pantai bawah tanggungjawab dia, berada di situ daripada 8 pagi sehingga 7 malam kan, dan sentiasa memerhati keadaan pengunjung pantai kan. Dia tugas dia untuk tengok
air, pasang surut air, keadaan ombak dan juga pengunjung, memerhatikan pengunjung. Sekiranya ada pengunjung yang dilihat atau dikesan melakukan kerja-kerja ataupun aktiviti air yang berbahaya, adalah tanggungjawab petugas penyelamat pantai ini untuk menegur supaya sebelum terjadinya apa-apa kejadian yang tidak diingini lah. Dan sekiranya sudah berlaku kan, dan mendapat laporan bahawa ada kecederaan atau kejadian lemas, adalah tanggungjawab utama penyelamat pantai ini untuk terus respon kepada kejadian tersebut. So dia adalah tugas dia seolah-olah first man on scene lah untuk kejadian-kejadian kecemasan. Malang tidak berbau sekiranya kita tidak berhati-hati apabila mandi di laut. Baywatch sentiasa rapat dengan pengunjung bagi memastikan kejadian yang tidak diingini berlaku. Sebenarnya, memang kehadiran petugas Baywatch ini memberi satu perasaan yang selamat kepada pengunjung. Tapi itu tidak bermaksud pengunjung boleh melakukan aktiviti dengan sesuka hati, kan? Kerana ia melibatkan keselamatan pengunjung itu sendiri, kan? Dan untuk penyelamat pantai, kan, dia tidak boleh menyelamatkan ramai orang dalam satu masa, kan? Jadi sebetulnya itulah maksud saya tadi, tugas utama ialah untuk mencegah. So apabila ada perbuatan ataupun kelakuan yang tak kenalah di pantai itu, diorang akan tegur. Pengunjung perlu mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh anggota Baywatch. Petugas Baywatch yang berada di pantai ni, tugas utama dia lah untuk mencegah daripada kejadian-kejadian yang tidak diingini. Jadi untuk mencegah ni, dia akan sentiasa memberi nasihat kepada pengunjung-pengunjung pantai. Jadi apa yang diharapkan apabila petugas Baywatch menasihat kepada pengunjung pantai, apa yang perlu ada ialah mutual respect, iaitu tugas penyelamat pantai ini untuk menegur, bukan untuk menghalang pengunjung ni daripada bergembira. Tapi pengunjung ni apabila ditegur, perlu respect teguran tersebut, kerana penyelamat pantai ni dia lebih arif tentang keadaan pantai tersebut, kan? Jadi sekiranya ada mutual respect, jadi kejadian-kejadian yang tidak diingini ini, kan, kita harap dapat dikurangkan, atau lagi baik tak ada langsung kejadian kehilangan nyawa. Kami, warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, berkhidmat demi negara.